tunjukkan Azata tu macam tu. Tapi aduh, NSX kurang sikit biar harga parking. Mahal. Okay, macam MPL 13 nampak meriah lah transfer rumours, macam big star akan datang. So apa pendapat Poji tentang transfer semua? Transfer news yang menarik bagi saya, bagus. Untuk kalau kata ada big name datang ke, ataupun macam season lepas 12 kita ada Mad Max masuk ke team secret, big names. Tapi big names alone doesn't bring result. Dengan dia punya hard work ke apa semua baru boleh bawa tu satu result yang bagus. Sebab kalau kata bawa nama-nama besar, ada je macam RSG bawa Demon Kite tak champion. Macam apa tu Homeboy season 11 dah bawa Barbosa, bawa Warlord, nama-nama besar pada Beginatron tak champion. Target dah champion tak champion. Saya boleh listkan tim-tim macam Todak 3 kali champion season kali ni, confident ini kali keempat, tak menchampion lagi. Sebab yang membezakan adalah bila diorang berada dekat stage tu, dekat kerusi tu, macam ni diorang nak execute the plan. Selalu orang cakap siapa yang buat yang paling bagus dia yang menang. Bagi saya dalam Mobile Legends ni silap. Dia bukan siapa yang buat bagus dia menang. Siapa yang buat silap dia tak champion. Macam tu je. Dia benda yang sama je. Kita tulis ayat dia. Okay. Dia confuse sikit lah sekarang. Kalau kata kau buat salah, terang-terang kau tak boleh nak champion. Sebab dalam game ni decision making lah sebenarnya. Kalau decision making dia silap, skill lah juga. dia akan it will cost the championship lah. So terang kalau kata kau buat silap, kau tak dapat apa. Macam last game M5 tak, Kyrie nak pusing ke dalam hutan, dia buat silap, dia lompat dalam tu. Nampak bila dia lompat, diorang ada 3 sama dengan IP brand. Contoh kan. Contoh. Sebabkan satu kesilapan mengakibatkan diorang tak boleh nak julang piala. So dia bukan siapa paling bagus. Sebab nak cakap yang bagus, semua yang main dekat dalam MPL ni saya boleh jamin semua bagus. Sebenarnya skill jugalah. Skill semua rata-rata hebat. Tapi hebat lagi lah luar negara. Sebab tu luar negara je champion. Kita sikit lagi, slowly but surely lah. Akan datang kita mungkin ke arah lebih bagus. Macam sebab Daddy Hook pun kata kan, dah pergi hantar player-player dia pergi bootcamp. Brolan Todak tu pun sama, dah hantar player-player dia pergi bootcamp dekat Filipina juga. Bagus sebenarnya, bagus. Dan rumour saya masa awal-awal season hari tu, Capsha cakap tak nak ambil player-player pada luar negara, nak mengekalkan line up team semangat kemerdekaan Malaysia. Pun dah kata nak ambil player-player daripada PH. The reason kenapa berubahnya benda-benda mentality macam ni, bagi saya simple. Kita mengakui yang dengan adanya 1-2 suntikan semangat daripada player-player luar ni, gameplay tu boleh berubah. So kepada tim-tim tu, kalau kata dah bawa nama-nama besar, cubalah champion. Cubalah champion. Tanggungjawab yang besar lah kita bawa nama tim sebenarnya. Betul. Okay, so macam Poji tu baru balik dari M5. So mungkin Poji boleh cerita sikit lah suasana dekat M5 time tu. Macam mana? Kalau cerita jujur, kita sembang kat tepi lah. Sekarang kita semua yang manis-manis. Minta minum sekejap, sorry. Tak apa. Memang kini sponsor kita untuk hari ni, Jansen. Memang sedap. Memang sedap, wow. Air mineral. Saya macam minum-minum saya refresh. Terus refresh Mungkin player-player pun perlu yang ni. Mungkin dia orang rasa sponsor kan. Bila letih-letih main game, bila minum terus otak cerdas. Betul. Wow. Okay, untuk M5 pengalaman dekat sana seronoknya sebab kita pergi ke satu negara luar sebenarnya. Kita tengok macam mana layanan kita sebagai seorang content creator, KOL, dan juga macam mana sambutan untuk rakyat negara diorang sendiri. Macam mana diorang nak activate benda-benda tu. Sebab macam saya cakap tadi lah, e-sport bukanlah game yang penting untuk beberapa buah negara, termasuk dalam Malaysia. Untuk sampai baru-baru ni baru diangkat kan. So bila kita pergi kat Filipina, kita nampak macam, dan juga penerimaan diorang bila kita macam, okay, you siapa, dia katanya KOL Malaysia ke apa kan, diorang macam wow, seronok, ada nak buat konten, ada buat ni. Dan even masa tu sebab korang tak pergi kan, tak, yang time kita sebab media, untuk media pun ada buat tournament tertutup tau, Mobile Legends. Untuk media sendiri. Masa tu saya sembang dengan Marcus PR. Dia main. Yang ni ada editor belakang ni. So dia main. Betul tak? Ada Mobile Legends tertutup. Saya sembang dengan Munton Marcus, maka kata dia tengah held satu tournament sekarang, kenali je untuk bagi semua orang having fun. Dia cakap tak selesai champion ada dapat cash money juga. So macam wow. So even bukannya pro player je yang boleh main, tapi
Team media pun ada game dia sendiri. Dan untuk team KOL pun yang saya tengok kat sana pun ada dia punya activation juga. Macam mana diorang ni dikumpulkan dekat dalam satu ruangan, kena bertukar kontak lah. Actually bila dah pergi kat situ, kalau Muntun dah bagi ruang kan, MPL dah bagi ruang semua, kita kena pandai bunyi baiknya lobby lah. Kita kena pandai melobi, kena pandai cari kawan. Sebab kalau kata dah ada ruang kat situ, platform, even the media punya team buat baik dengan semua, kita senang untuk mengembangkan lagi sayap dan juga perjalanan kita lah dalam industri. And the best thing adalah dekat perasaan saya dekat sana adalah perasaan untuk semua orang rakyat Malaysia kat sana semua sama. Itu susah cari makanan halal. So macam mana time tu cari makanan? Makan apa time tu? Sorry, saya masuk kedai tu, ada bertudung, itulah dianya kedai tu. Oh, ada yang bertudung dekat situ? Ada Muslim tapi minoriti lah. Tapi bila tak ada pilihan sangat, mungkin kita just waste je lah. Ada kedai yang penyek ada juga. Oh, yang penyek? Ada dari Indonesia buka kat situ. Ataupun kalau tak ada choice sangat, mungkin kita akan bawa daripada, ada geng-geng kawan-kawan Malaysia bawa kembara pack, ada yang bawa Maggi hot cup ke apa ke. Tapi kat sana Jollibee lah diorang punya fast food. Kat sana halal tak Jollibee? Katanya halal. Katanya halal. Saya tak makan. Yang dekat Malaysia pun belum cuba lagi. Kat Malaysia pun belum cuba. Tak boleh kat sana. Itu masa tu paling-paling pun saya pergi juga. Saya tak pergi. Saya masuk McDonald's semua tu. Bukan saya tak boycott. Bukan bagi saya tahu tak awal. boycott. Saya lapar kat sana. Saya masuk McDonald's, saya beli fries. Fries saja. Kentang takkanlah tak halal. Boycott. Kalau dah tak ada kan, kita nak cari yang halal, so terpaksa juga lah. Lapar kan, lapar. Makan breakfast pun dekat bawah tu, segala-galanya adalah ini ada bersalut lah, macam-macam lah, daging-daging tu semua kan, ada pork, ada light. So the only choice adalah kita makan telur, nasi telur macam. Saya bukannya bodybuilder nak makan nasi telur hari-hari kan. Tapi kalau tinggal sana berapa lama pun dah jadi bodybuilder lah. Dah jadi bodybuilder lah. Saya rasa saya menangis-nangis hari-hari makan telur. Tak sabarlah bila aku nak balik Malaysia ni. Macam tu kan fikir. Takkan kita macam bersamamu. Saya bukan hina, minta maaf kan. Tapi maksudnya macam sedihnya aku. Saya memang kalau kata pasang lagu tu kan, lagu-lagu sedih mau menangis sama nasi dengan telur tu. Ada lauk yang sedap bermata, tapi kita tak tahu dia halal ke tak halal tu kan. Masa kat Indonesia best. Indonesia memang senang nak cari makanan halal. Bila dia buat kat Filipin, kita kena respect lah, itu negara dia. Bukan saya nak kutuk, tapi kita sebagai bukan pendatang, betul pelancong. Pelancong. Kita kena bekerja atau bergerak sebagai pelancong lah. Ada makanan ke apa ke, kita kena pandai cari. Kau tak cari, kau lapar. Betul. So kalau untuk macam fans diorang pula, kalau macam Indonesia hari tu ada cakap ada yang nak bergambar. Kalau kat Philippines ada juga tak? Ada juga. Saya macam mana? So memang terkenal kat Philippines juga, bukan kat Indonesia, Philippines. Saya tak tahu macam mana dia boleh faham. Saya cakap bahasa Melayu. Oh, dia faham bahasa Melayu? Tak, dia kata dia tengok je. Tapi dia kata dia suka sebab dia kata sebab dia kenal lah bila lalu content creator ke apa ke. Dia ada orang yang suka dengan e-sport. Sebab even dekat dalam grup-grup, dekat dalam Facebook ke apa, ada je orang Indonesia, ada orang Cambodia, Filipina, Myanmar, macam-macam ada. So bila kita posting je kat dalam grup tu, orang akan perasan. So bagi saya rasa yang logiknya mungkin dia orang tengok engagement lah. Engagement dia tinggi, dia orang yang bagus. Masa kat Filipina juga saya berkenalan dengan seorang analis daripada Indonesia. Nama dia Dr. MLBB. Lepas tu dia pun cakap, dia cakap dia suka tengok konten saya. Dia kata orangnya spicy kontennya. Saya macam, oh iya ke? Siapa kita macam, baru nak riak macam 40k lah follower. Dia tunjuk dia, nak nangis 700k. 700. Tapi sebelum ni pun dah memang banyak kan, cuma dah kena hack. Kena tutup account je. Sebab cakap kat situ lah kita jumpa kawan. Kita rasa kita tengah nak start up. Kita rasa kita dah macam aku dah bagus ni. Sebab kita jumpa kat tempat yang tinggi, ramai lagi bagus. Even dekat Malaysia punya team, kat situ ada Sultan Rick, ada Yoni, ada Mai, ada Lia. Ni semua yang dah ratus-ratus K punya, dan diorang tak kena ikut ilmu. Even Indonesia ke apa, good lah kat sana. Dia masih humble lagi lah. Okay, so macam dari M1 sampai M5 kan, season mana yang Poji paling minat sekali lah? M1 dekat Malaysia time tu. Tanpa ragu M1 sebab saya pergi. Okay. Saya beli tiket VIP masa tu. Saya beli lepas tu masa tu sebab Malaysia ni kita sayang kita punya penyokong tu different tau. Masa tu saya pergi masa M1 tu,
dengan harga tiket RM99 kan, saya boleh RM99. Okay. satu kepala untuk keseluruhan match tau. Murah. Keseluruhan match. Murah. Murah sangat tu. Zaman-zaman tu sebab belum value tu belum mahal macam sekarang. Jadi masa tu RM99 tu saya ambil untuk VIP. RM99 untuk VIP. VIP. Korang dengar tu, RM99 untuk VIP tau. Zaman sekarang saya tahu lah kan, kalau buat kat Malaysia tahun depan. So masa tu RM99 VIP, memang dapat seating yang menghadap player, tempat lawa kan. Bukan dekat macam tu, kita dapat skin, dapat merchandise, dapat t-shirt, dapat lucky draw, macam-macam. Agak-agak next year berapa harga untuk MC? Tak berani cakap. Mungkin dah naik lah untuk VIP. Mungkin dah naik sebab sekarang bukannya kata saya rasa Munton kaya je, dia boleh je bagi tiket free, tapi sometimes kalau ada sikit boleh bagi sikit. Hello ya, boleh buat. PM tepi tu. Tapi media sepanjang masa boleh dapat. Media dia martabat dia lain. Dia macam pakai dengan lanyard macam tepi sikit. Dia boleh jalan lah. So M1 dia seronok bagi saya sebab stage. Stage, crowd. Lepas tu masa tu tahun pertama M series tu diadakan, dan itu juga tahun yang pertama dan yang terakhir kita tengok Malaysia dekat top 3 international. Sekarang ni ada lah macam baru-baru ni ada SEA Games kan, kita dapat nombor 2. Okay, terubat lah sikit sedihnya menang international. Last tu todak lah. So sebab tu cakap macam kita punya team ni boleh sebenarnya. Kalau kata dulu pernah, kenapa sekarang tak boleh? So M1 the best. M1. So MC pula apa yang Poji rasa lah mungkin sambutan lagi meriah daripada M1? Sambutan lagi meriah bagi saya sebab kita macam kalau boleh macam share dulu kan. So kalau saya untuk kalau kata buat dekat Malaysia kan, misal saya dah pergi M1, M1, M2, M3 tak boleh. So M2, M3 COVID kan, masa tu buat kat Singapura. M4 baru pergi balik, M5 pergi. Saya suka macam mana Indonesia dengan juga Filipina ni dia memartabatkan budaya diorang. Bila grand final lah, bukan sepanjang hari ke, tak adalah grand final je. Opening untuk grand final tu ada menari-nari dia dengan pakaian tradisional ke apa ke kan. So untuk next year mungkin untuk kita punya opening ceremony grand final tu kan, boleh buat orang pakai kuda kepang ke, kompang ke, gamelan tutang-tutang macam convocation ke kan, bantai. Yang penting biar orang luar nampak yang Malaysia ni pun ada budaya. Artis boleh bawa. Hari tu tak silap saya untuk opening saja sejam lebih. Dengan artis menyanyi, dengan menari, dengan dia punya tarian-tarian budaya lah apa. Untuk Filipina same goes lah. Kalau kata kita buat dekat negara kita tahun depan, pergi lantak lah negara kita host. Kita pasal lah. So do everything untuk orang nampak yang Malaysia truly Asia. Macam tu. Macam Filipina lah menang M5 baru-baru ni, mengalahkan tim Oni. Itu tim yang kuat jugalah. Betul, menangis Kyrie. Okay. So Poji banyak follow rapat dengan player. So mungkin Poji, apa yang Poji rasa penambahbaikan yang perlu dibuat lah untuk Malaysia kembali ke top 3 ataupun menang untuk top 3. Bagi saya kalau kata Malaysia untuk jadi baik semula kan, dah ada dah gerakan-gerakan tu sekarang sebenarnya. Yang saya nampak ada tim-tim macam saya cakap tadi, ada tim-tim dekat Malaysia ni dah mula dapatkan khidmat player-player import. Kalau dulu tak ada sebenarnya. Kita susah nak ambil player import. Player kita yang diimport macam Ripo, Sasa, itu di zaman orang nampak Malaysia ni ada kekuatan individual skill set tu. Lepas tu kita dah lama tak dengar berita. Tiba-tiba sekarang bila kita dah tahu kita tak ada orang nak ambil ke apa ke, kita ambil orang luar main kat kita. Itu salah satu lah, kita bawa diorang duduk dekat dalam tim. Yang kedua, kita ni memerlukan khidmat dan tunjuk ajar daripada guru-guru ataupun coach, analis ke apa daripada luar negara juga. Sebab tim dia boleh bawa jadi champion, kenapa dia tak boleh bawa negara-negara lain? Kalau tak champion pun mungkin top 3. Top 3 tu pencapaian bagus apa. Lepas tu ada lagi bootcamp. Todak dah pergi bootcamp. Hombos dah pergi bootcamp dekat luar negara. Mungkin untuk tim-tim lain yang ada capital lebih sikit dalam poket tu kan, cuba untuk invest dengan benda-benda macam tu. Sebenarnya bagus sebab kita dapat tahu dekat mana kurangnya kita dan dekat mana lebihnya diorang. So dekat situ kita boleh belajar lah, daripada kalau kita ni duduk dekat rumah kan, kita duduk komplain. Kita jadi netizen ni, kita pandai komplain dan kita tak nampak player tu apa dia punya struggle. Jadi untuk pada kawan-kawan saya yang bermain dekat pentas-pentas tertinggi MPL dan sebagainya ni, macam good luck, have fun lah, macam tu je. Dan
belajar daripada semua tempat yang ada. Power, duit bos kaya. Apa yang kelebihan lah tim Philippines ada, diorang boleh menang yang tak ada kat tim Malaysia ni? Diorang kita main, sebenarnya dalam setiap, macam saya tadi, dekat dalam setiap pasukan, dekat dalam M series ke, M5 ke, MPL ke, semua tim ni diorang dah pro player bagi saya. Semua ni dia ada disiplin punya in-game, diorang dah ada attitude in-game, diorang ada play style diorang. Yang membezakan cara diorang nak bawa, macam tadi lah Maira cakap, skill, betul. So skill dia yang membezakan Filipina ni, diorang pandai nak buat team fight tu. Bila bagi saya, yang saya nampak, kalau kata team fight tu unnecessary, diorang takkan layan. Kalau kata Malaysia punya play style nak team fight, jadi tak jadi bagaimana, langgar. Diorang lebih, kita punya play style kita lebih beremosi bagi saya lah. Kalau kata untuk luar negara, Filipin, diorang banyak play safe. Tunggu sampai kaya betul baru gaduh. Macam tu. So Poji rasa kita patut ikut yang style daripada Filipin. Kita ada play style. Kita kena ada play style kita. Contoh kalau kenapa saya kata tu, kalau kita ikut orang boleh. Maksudnya kita jadikan benda tu sebagai kata sedikit input untuk kita. Sebab kalau kata kita ikut negara orang, kita hilanglah identiti. Sebab few years back, Malaysia ni terkenal dengan satu identiti yang paling function lah bagi saya. Meta split push. Masa bila M4 Todak ni tengah kalah teruk tau. Ciku coklat tu masa tu. Ciku main Cloud. Apa yang Ciku buat, dia team fight dia gagal dia. Berapa tak KD dia, ternyata so dia coklat lah. Dia push tiang, push sampai habis. Diorang kalah teruk, Todak kalah teruk tau. Tapi game tu menang disebabkan main split push. Sebab kadang-kadang bila kita menang gol ke apa ke, tak semestinya boleh menang. Kita menang dengan menjatuhkan tarik tu, menjatuhkan tiang kristal. So tim yang masih mengimplementkan meta tu Todak. Apa jadi? Tiang dulu. Dan masa final hari tu MPL Season 12 pun Homeboys sedikit sebanyak implement je benda tu. Apa jadi? Gaduh-gaduh, tiang nombor 1. So kita seronok lah. So tapi untuk tim yang paling berdisiplin dalam Malaysia saya rasa, dan ada playstyle tersendiri, Todak lah. Dia memang susah nak baca. Saya cakap tadi, Haya Golin, tiba-tiba ada yang meta pelik-pelik kan, Lilia Moon ke push tarik kan. Tapi saya tanya juga dia, kenapa kau push tarik macam, kadang-kadang dia kena buy time untuk team dia. So seronok lah. So playstyle tu kena dikekalkan. Kita tak boleh ikut orang, cuma kita boleh adapt cara orang dan kena counter benda tu. Bagi saya kena cari identiti sendiri. Kena cari identiti. Okay, so kalau macam Poji ada kuasa lah untuk nak pilih venue kan. Okay, yang untuk MC, okay, kat mana venue yang Poji rasa yang sesuai lah. Sebab kita macam kau tengok MPL season lepas main dekat stadium juara kan. Season ni main kat Bukit Jalil. So betul, nampak macam tak tetap venue. So okay, Poji sendirilah. Sebab kita tak ada stadium e-sport dekat Malaysia. Kita tak ada yang the main stadium e-sport. Sama juga macam kalau pergi dekat Filipina hari tu pun betul-betul tempat. Macam masa pergi dekat Indonesia pun diorang pakai stadium hoki tak silap saya. Tapi benda tu tak boleh demand lah. Benda ni bergantung dekat kita punya government. Kalau boleh, memang benda ni worldwide lah macam tu. Even pertandingan Dota ke ataupun League of Legends ke, buat kat stadium kot. Stadium bola tu kan. So kalau kata boleh lah diberi kuasa, saya rasa the best place adalah Axiata. Takkanlah kita nak buat dekat Dewan Masyarakat. Tak adalah, bukanlah lawak kecil. Macam contohlah macam Dewan MPL bukan tak boleh buat. Boleh je kalau kata macam nak buat M series ke dekat Dewan MPL boleh, tapi rugilah space, capacity dia jadi berkurang. So tempat yang terbagus adalah Axiata sebab dia bulat mengelilingi. Itu satu. Kalau kata kita buat dekat Mitek contohnya, buat dekat market Mitek tu, dia lebih bentuk dewan ahli politik bersembang sebab dia panjang ke belakang. So no point kat situ. So hujung pangkal memang situlah tempat dia, Axiata. Kalau kata nak buat, ada juga pilihan terakhir, Melawati lah, Shah Alam. Tapi Axiata lah. Axiata the best lah bagi saya. Konsert-konsert yang artis datang pun semua kat Axiata. Sebab itu nak tunjukkan Axiata tu macam tu. Tapi aduh, NSX kurang sikit biar harga parking. Mahal.
Harga parking ya. Harga parking datang macam oi mahal. Sekali pun RM5 kena. RM10, RM20 RM10. random juga kan. Oh. Ada itu member saya kena 10 saya datang. Dia datang tengah hari kena RM30. Saya tak tahu lah dia kena pau ke apa ke. So pelik juga penjaga parking tu. Tu selingan venue tiket dia mahal. terlalu penuh lah pack kan. Mungkin lah. Sebab macam hari tu konsert ni. sebab itu ada bola kan, ada hoki time tu, ada event-event lain. So memang nak cari parking memang susah lah. So orang kat situ buat duit lah, buat duit parking. Okay, macam untuk prize money pula lah kan. Okay, macam M1 juara bawa pulang $80,000. Lepas tu M2 dah naik $250,000. So setiap tahun kita nampak prize money ni naik. Betul. So dari situ kita tahulah macam sukan ni lebih mula dikenali oleh orang. So macam mana macam Poji happy tak dengan perkembangan lah dalam prize money dan sukan e-sport ni? Suka. Saya suka sebab kalau kata duit makin naik, itu menunjukkan user makin banyak sebenarnya. Kalau user banyak, sebab kita benda-benda ni kalau kata dalam IT, diorang consider traffic lah kan. Kita buat duit dengan traffic. Kalau lagi ramai user boleh buat duit. Bila lagi ramai dah banyak duit, kalau kata payment dah makin tinggi macam tu untuk payout dia, maksudnya duit untuk marketing, duit untuk venue, duit untuk macam kita kan, media ke KOL ke nak dapatkan hotel ke apa ke yang bakal disediakan oleh diorang pun semakin lawa, semakin naik kan. Jadi untuk peningkatan kewangan tu tanda harga yang bagus sebenarnya, sebab kita boleh nampak peningkatan nilai game tu sendiri dekat dalam negara. Contoh kalau kata dah main 5 season, price pool dia masih lagi sama $80,000. Tu maksudnya macam berat. So kita dah sedikit demi sedikit kita dah cuba mengejar game dengan payout antara game-game payout tinggi lah. Contohnya macam League of Legends, T1, Dota, semua tu, sebab kita nak berjuta-juta. Tapi untuk capai tahap tu kita perlukan sokongan penuh daripada seluruh dunia lah, untuk semua support dengan game ni. So agaknya tahun depan pula berapa pula rasanya kalau nak naik? Kalau kata sambutan menggalakkan, sebab sekarang pun kita dah ada satu lagi region baru. Kita bukan region lah, negara baru lah, China lah. China ni kita, kalau dalam e-sport ni kita tahu China ni negara yang dominate e-sport sebenarnya. Tak kisah lagi apa ke, mesti ada player dia daripada negara dia ke yang akan control. So hari tu pun masa dekat wildcard dia ada MPLI, saya ada. Lepas tu masa dekat M5 pun ada. Memang tersingkir awal tahun pertama, perkara biasa. Takut tahun kedua dia datang mengganas. Tapi betul cakap, kalau China dah masuk satu kuasa besar, user makin ramai, mesti price pun akan naik lah, mencanak-canak lah, confirm. Macam macam tu lah. Saudi kan, dia pun dah mula nak promote. Nampak promote Mobile Legends kan. Kalau orang-orang kaya Arab ni nampak kan, tentang hadiah tu lagilah menaik. Siap boleh seketul jongkong emas ke kan. Mungkin sebab tahun lepas masa M4 menang M4 dapat cincin emas tau. Indonesia punya toke emas tu bagi. So semua orang dari setiap team dapat. Setiap player okay. Dari satu team tu. Kalau kata dekat, mungkin kalau kat Saudi ni satu jongkong. Wow. Kita tak tahu kan, mungkin boleh jadi benda ni. Mungkin boleh jadi boleh bagi kat media sikit. Amin, tak tahu. Okay, so macam favourite player pula lah. Favourite player untuk e-sport ni siapa, Poji? Favourite player dalam Malaysia dan luar Malaysia. Kita start favourite player dulu, lepas ni kita start dengan team pula. Okay, favourite player maksudnya kawan lah, buat kawan untuk yang Poji rasa lah. Sebab kalau kata favourite dia gameplay yang terlampau general tau. Kalau kata favourite boleh jadi favourite untuk berkawan ke, favourite dari segi gameplay. Dari segi gameplay lah. Dari segi gameplay favourite saya berat je, saya kena fikir Saya rasa kalau favourite saya kalau kata gameplay, saya suka Zon sebenarnya. Sebab saya suka dia punya gameplay, playstyle dia berani. Dia ada dua sebenarnya. Saya suka Zon dan juga Moon. Moon daripada Todak. Sebab Moon dulu, bagi saya pergi tengok M1 dulu sebab dia. Sebab saya suka cara dia bermain. Handsome dia, rambut panjang tu. Dan dia ada attitude. Ada ikut style jugalah sekarang, rambut panjang, ikut area idol. So dua orang ni lah bagi saya. Sebab Zon ni lagi tu dia OG, dia orang lama dan dia masih lagi main sampai sekarang. Dan dia orang yang berani, tapi kadang-kadang berani tu berani yang tak jadi. So macam Moon ni pula, Moon dia lebih pada positioning dia dalam game, orang tak boleh baca dia. So memang dua ni ada playstyle yang
agak sama lah, which is orang susah nak baca. Tapi once orang dapat baca, tak jadi apa. Okay, so macam favourite team pula siapa yang Poji suka dari gameplay orang? Kalau favourite team dari segi gameplay lah, saya cakap tadi lah, kalau jujur lah Todak lah. Todak. Saya suka Todak sebab Todak ni dia meta tak boleh baca lah. Meta aneh-aneh lah. Favourite team sebab dia bermain dengan cara yang di luar kotak lah. Dulu. Tapi untuk season ke-12 hari tu cuba juga bermain di luar kotak, cuma tak jadi. Gitu. Sedih kan jawapan dia. Tapi tak apa, jawapan yang jujur sekali. Okay. Sebab Todak ni lah yang angkat nama Malaysia bagi saya. Sebab tu saya suka season M1, M2, M3, M4. 4 season dia bawa nama Malaysia untuk dekat international. Salah tu sebab tu lah patriotic. Kita kena patriotic. Okay, so sekali lah, apa harapan Poji untuk tim Malaysia dalam sukan e-sport ni pada masa hadapan ni? Untuk harapan saya kalau boleh saya nak kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi dekat dalam e-sport. Sebab macam kenal ayat tu. Okay, sebab dekat dalam e-sport ni, sebab kita digembar-gemburkan beberapa season lepas kan. Sekarang tu tak sama macam mana ada tim yang manipulate player atau player menipu management ke apa ke, dan tak ada satu akta ke apa ke yang untuk menyelamatkan mana-mana pihak ke apa. Kalau ataupun dari segi tangga gaji minimum berapa untuk hidup dekat dalam e-sport, ada orang yang dapat payment rendah, ada orang dapat payment tinggi, ataupun any masalah lah. Sebab kita nak kena ada satu badan dekat dalam e-sport, which is in general, untuk yang boleh membantu anak-anak muda ni untuk bangkit. Macam sekarang macam apa dekat dalam kita punya kementerian Belia dan Sukan cakap nak bawa benda ni masuk ke dalam kurikulum, benda tu pun sangat bagus. Tapi kalau dah bawa masuk ke dalam kurikulum, kena ingat juga dia kena bawa juga benda ni pergi jadikan dia sebagai satu akta. Sebab ke dalam sukan bola sepak pun kita ada akta FAM untuk jaga dia semua. So begitu juga dengan sukan elektronik ni, sebab yang main ni kadang-kadang budak-budak muda. So what's next? Lepas 3 tahun ke apa ke, perancangan ke macam mana masa depan, kadang-kadang budak-budak ni fikir main. Habis-habis main tak berjaya, apa nak jadi kan? So apa jaminan dia kena ada long term. Player tu pun kena tahu kontrak baca jelas, jangan jadi macam lembu yang ditarik tali ikut sign kena baca. Sebab ada kes juga bila sains tu lain. Sains. Pekat hidung sains. Kalau nak sains tu tak faham baca bahasa Inggeris, sebab pernah jadi sebelum ni player tak faham bahasa Inggeris, bantainya sains, tertipu kan katanya. So untuk mengelakkan benda-benda macam tu, team management ke apa kena be transparent dengan kedua-dua pihak. Dan saya suka je macam sekarang ESI dia dah wujudkan dengan NASDAQ. Ada 6 pillars tu untuk bantu player ataupun untuk menjamin masa depan, untuk memastikan untuk tapak venue tu lebih bagus kan. So benda-benda yang boleh menjamin keselamatan masa depan untuk player, management dan juga organisasi. Cuma implementation, kalau kata benda tu adalah act, kena ada implementation. Kalau kata ada implementation, kita boleh faham untuk long term punya run e-sport ni boleh survive. Nampak sembang politik dari ujung. Banyak betul info yang kita dapat hari ni daripada Poji. Okay. So baiklah. Okay, apalah sekali mungkin Poji ada macam nasihat lah kepada adik-adik luar sana yang baru nak cuba bidang e-sport ni. Kalau nak cuba, boleh cuba, jangan all in lah bagi. All in ke all out ke? Bukan all out, all in. All out. Okay, kita nak macam tu terus. Okay, macam kalau kita tengok cerita-cerita kasino kan, all in. Okay. Dia mengerahkan segala-galanya kat dalam tu. Maksud tinggalkan kat belakang ke apa ke. Maksudnya dia kena letak 50-50 dulu. Masuk sikit-sikit dulu kan. Kalau kata nak masuk dalam dunia e-sport ni, dia nak kena kenal macam mana hati budi manusia ke apa, ataupun nak kena kenal dengan nature. Kita bekerja dalam e-sport sama je macam bekerja dengan bola, betul tak? Kerjanya penat macam mana, tak larat macam mana kan. Lepas tu pula bukan orang cakap duduk dalam e-sport ni kaya, berjaya, tak semua berjaya. Yang berjaya tu mungkin 5%, 10% je. 90% lagi masuk dan gagal. Salah satunya sebab tak ada karakter, tak boleh bawa diri, tak boleh nak survive dekat dalam scene yang struggle. Sebab scene e-sport ni secara jujurnya, ada event, ada job. Secara jujur, sebab dia adalah kita event dengan event kita boleh survive. Kalau tak ada event, tak ada apa lah. So macam mana nak survive? Buat konten. Sebab tu jadikan konten tu, jangan limit lah nak jadi player je. Mungkin boleh jadi influencer. Macam ni abang ni yang berjaya kat sini. Mulakan dengan konten. So
Bila dah konten, turun venue, muntah sayang, pergi M5. Macam tu lah. So okay, Dan jangan give up lah, jangan give up lah. Okay, so banyak betul lah info kita dapat hari ni daripada Poji. So okay. Last word. Ada any last word? Jangan lupa follow Harimau Melaya. Macam tu. Subscribe. Jangan lupa follow Poji juga. TikTok Poji mungkin. Boleh tak apa. TikTok saya Poji paling ML lah. Poji paling ML. Paling ML. Nama tu pun fikir 3-4 hari. Apa nama paling cringe dan orang rasa menyampah. Sebab orang suka benda-benda cringe lah. So, nama paling menyakitkan hati. Kita paling ML. Kita tak main ML lah. Paling ML tu paling lalang. Paling lalang. Okay, so baiklah. Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak Poji sebab sudi join kita orang untuk hari ni. Sama-sama, terima kasih jemput. Terima kasih tadi bagi air kat luar, bagi air kat dalam. Jemput datang. Air pada sponsor kita macam ni. Okay, sedap. Memang mantap. Mantap. So semoga terus sukses untuk Harimau Melaya. Terima kasih sebab angkat sedikit sebanyak scene dekat dalam e-sport juga. Sebab e-sport perlukan sokongan. Okay. So terima kasih kepada semua followers di Harimau Melaya. Jangan lupa like, subscribe dan share konten kita orang. Okay, bye.